sebab mungkin kita meninggal dan sebagainya. Nampak tak? Maknanya itulah antara sosial yang paling baik. Dia tajuk kita batasan sosial kan. Jadi pada kadang-kadang saya pergi Johor, isteri tu dia kadang dia nak cakap rindu dia sekat. Ni isteri punya PM. Sebab tu Nabi ni maha romantik. Nabi tidak pernah angkat suara tinggi, tengking. Tak ada dalam skandal tengking isteri. Kita kalau isteri lambat masak, confirm naas. Pamu putih kan? Isteri pula melampau. Suami baliklah petang-petang, dia isteri rumah aja. Suami balik petang-petang, teng buat syarat. Orang kata kat pagar, pokoklah isteri nak sambut. Haram. Kata orang Datuk Azizan, haram. Orang jeram tu Datuk. Saya tak sangka pula tu kampung. Dunia ni sempit dibuat. Suami balik, teng pagar buka. Isteri tak. Isteri sedang duduk dekat TV. Suami balik, dia pun tak ada apa makan. Abang kalau nak makan, dekat dapur banyak makanan, pergilah. Bercakap pun macam sinchan dia bunyi. Abang kalau nak makan, makanan mana di dapur. Saya dah makan pergi tanya. Suami pun, baiklah, aku pergi sini sekarang juga. Sebab apa? Isteri sibuk tengok Salina bergaduh dengan Zen. Isteri sibuk tengok dengan Zen. Tengok bagaimana apa nama ni, Hadi kacau, diam-diam rupanya menyukai Isteri tak ada nak layan suami, mangkuk ayuh punya bini. Suami pun pergilah seorang-seorang. Tak apalah, nak buat macam mana. Ini ke isteri, anak sosial pun dah tak betul. Sosial tak betul. Tengok Nabi ketika kembali ke rumah istrinya, Aisyah panggil Nabi, lalu kepala Nabi diribai. Lalu Aisyah sikat rambut Nabi, dibasahi rambut Nabi, indah sekali. Iya, pernah buat? Saya tanya. Bukan buat tafsir. Buat tafsir betul juga lah. Buat betul hidung. Nampak? Apa pernah buat? Iya. Tengok sosial Nabi. Sosial dalam bahasanya hubungan, perantaraan. Sebab kalau rumah tangga tak panggil rumah, tak panggil tangga. Kalau tak ada suami isteri, tak ada ibu bapa, tak ada anak-anak, isnak rumah tangga, rumah bangsa je. Nampak tak? Subhanallah. Tengok Nabi, tengok macam mana Nabi bersosial dengan isteri dia. Hubungan, muamalat Nabi, muasyaratul zaujiyah. Tu Nabi. Kita nak buat gitu. Tak nak tengok balik kau, misal cuti, abang duduk di sini. Suaminya telefon, Datuk, bini saya kenapa Datuk? Abang bawa pisau pula apa, sikat dia tajam belakang. Kan? Duduk sini, duduk, baring. Bahasa Samsik. Ni bukan maipo dan hypo. Tengok Nabi. Aisyah kata pada tarik Nabi mandi sekali dalam bilik mandi. Indahnya kita marilah bersama-sama. Ya, lagu punya Musimba Nabi. Teruskan ini dengan kamu tidak. Aku disimbahi Allah. Dalam hadis Sahih Muslim, dalam bekas Farah, batu dia besar, nama Aisyah pun Zah. Aisyah kan still baby, still honey, kecil, cantik. Orang yang masih ke, Nabi meninggal 62 tahun boleh dikatakan. Umur dia baru 16 tahun. Bayangkan tengok, 16 or 17. Aisyah simah Nabi, Nabi simah Aisyah. Subhanallah. Pernah buat? Iya. Very simple. Nampak tak? Very simple, ma. Maybe you can say Mayor Wanti.
Tapi Maya wanti apa dia? Kalau tak buat wanti lah. Masalah besar. Buat mana Aisyah kata pelik-pelik macam ni? Iya, Aisyah kata beli ayam je ke orang. Malu. Perempuan kalau mengata ke orang, belum kena dengan bibir. Iya. Tadi saya lalu Datuk. Dia baru memang nampak kan? Dia sahabat iri saya tadi. Tu Ustaz. Orang lelaki tak ada gitu. Orang lelaki. Dia sini. Perempuan dia Datuk. Kecil hati ku tahu. Dia kata, tengok dalam TV tak ada gemuk. Mainan tu. Mulut macam suatu orang nekam. Susah juga kan? Tak apalah. Siapalah aku. Tengok. Dalam bahasa kita sebut, kita kempen mana-mana saya sebut terang-terang. Dalam parenting skill, kita buat program, saya mesti sebut benda ni. Sebab punca letak rumah tangga, hubungan dalam rumah tangga pun tak betul. Tapi kalau tak pejabat, wah, bukan main inti, makan semeja, atas meja duduknya. Lebih teruk daripada buruk. Oh, bukan main Ina, Nash, jom pejaklah mending. Ina tu selesai benda mending. Alah tinggal dengan aja benar. Jom. Hai hari dengan mending. Ina, contoh Ina ni bukan nama di sini. Ini merupakan ratu cantik Mongolia dulu ni. Ina, jom. Hari-hari dengan Ina makan seronok. Dengan suami tak pernah makan sekali. Iya. Pada hubungan kita lancar. Pada jiwa jadi apa? Kosong awal. Segala kata cacian telah engkau berikan. Balik rumah, udah makan bini ni. Suami dekat pejabat bukan main inti dengan anak dara orang bini orang. Mari pejabat, sosial keterlaluan, tak ada batasan. Dia panggil dia seorang husband orang, wife orang. Yang paling teruk dia tak nampak observer ialah Allah dalam segala movement dia. Bapak ni उसके लिए क्या दिल बहुत पागल हो गया आप करते हैं समझे ना jika आपके दिल के अंदर बहुत पागल आप क्या करते हैं memang वे कैसे कभी खुशी कभी ना लेकिन खुश को होता है nampak kan buat ala ustaz ni boleh besar dalam jabat memang kita macam ni dapat jabat dan gitu dan dengan suami soalan sama je yang minta maaf lah Datuk ya Tuan Haji Mat Syahab, dalam saya punya email, Facebook, Instagram, apa lagi tu, Twitter pun tak layan, banyak sangat. Apa nama, WhatsApp pun tak masuk, tak tahan WhatsApp. Bukan WhatsApp apa nama tu? WhatsApp kan? Bisa bang gelak aku. Jam-jam tu orang kampung. Nampak tak? Maknanya tanya soalan Datuk, semua orang perempuan, orang lelaki haram tak bertanya soalan perempuan keluarga. Mengadu tentang suami. Tanya dia kata apa? Saya jawablah, terimalah dengan apa yang ada dan yang seadanya. Dia balik-balik. Tak apalah Ustaz, terima kasih. Ustaz banyak tak layan saya. Saya akan tanya Ustaz lain. Terima kasih. Saya balik panjang dekat 4 muka. Dia cabar aku. Dia kata aku tak layan. Dia ingat aku ni orang Jabatan Agama. Tulis iPhone ni pula silap kecil keluar gambar lain. Nak potong. Dia kata dia, padanlah awak macam ni. Sebab awak tanya saya, awak tak puas hati, awak nak tanya Ustaz lain pula. You tak ada pendirian sebenarnya. Sebab apa you tanya you tanya saya. Sebab ni suami awak sudah kahwin seorang lagi. Kahwin dah tu. Kahwin ni minta puan saya kahwin ni. Suami awak kahwin lagi. Saya kata awak dah jatuh murtad. Kecuk dia. Sebab awak bila suami kita kahwin, awak ni bahasa L kan? Awak marilah awak agak ni. Kata awak sudah jadi murtad sebab awak kena faham suami awak dah bernikah. Kenapa awak tak reda dengan suami kamu yang berkahwin? Dia buat. Boleh. Macam mana biar awak? Nampak? Kenapa kamu ni? Cuba puan sebut. Apa rukun iman yang ke-6?
Saya juga dia balas. Ya saya faham Ustaz. Dia tak cakap, dia tak jawab pun. Mungkin dia tak tahu jawab. Saya reda Ustaz. Terima kasih lah. Saya minta maaf kerana saya tak mempercayai pada Ustaz. Main depan aku aku lupa pada dia. Daripada Kuala Selangor sampai Shah Alam dia geram. Jumpa Ustaz Azhar dulu, dia kata, mu jangan layak dengan orang dunia ni. Apa ni paling? Apa ni paling dia? Ya. Tanya soalan suami duduk dia gaji bantah. Tengok rumah dia bila hantar kamu, rumah dia tu nilai kat 3 juta dah tu. Sebab suami dia ni, saya kata Allah, saya kata puan, ya, kenapalah kita tak nak syukur pada Allah. Saya jangan ni sahabat-sahabat perempuan kata Ustaz ni memang nak jantan ni kita pun. Tapi kalau perempuan ni dia bercakap gigi tak buka. Tapi seorang ni orang ni orang kata dan anak lelaki tak ada kita kena kerja. Tak buka kan? Tapi seorang je lah. Jadi perempuan. Betul, isteri saya duduk bebel kat saya balik tu pergi minum kawan. Balik lewat 2 bulan lebih satu tu kawan datang je minum. Lepas tu dia dah bagi dia mengantuk. Lepas tu pun tidur lagi. Kan? Itulah abang ni tiba-tiba malam bedah. Janganlah kalau malam boleh. Tak apa, lepas tu dia buat tak tahu je. Orang cakap dengan dia, dapat dengar je. Apa dia buat dengan dia? Kata apa dia? Tak ada apa-apa. Bengkak dengar tu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kenapa saya mau kedimah benda tersebut? Kita nak kerja sosial dan hakiki macam tu je. Saya tak buka lagi. Dalam ini saya punya poin daripada tanya Ustaz pada malam hari Merdeka 31 Ogos 2012. Saya cari tab tersebut, mana pergi buku tak. Sekali buka dalam sebelah, rupa-rupa sebiji dia tulis aku punya cakap. Rajin betul si Imam Mahir. Dengan ayat Quran semua ada sini. Bagus betul. Kata macam makbul doa sebut ya Allah mana lah buku. Bukanlah kita nak ceramah pakai poin sangat. Tapi nak ambil 3 poin nak cerita. Kemudian lupa lah sikit. Alhamdulillah sahabat terpingan tadi dia buka. Ini Ustaz punya cakap ni kata. Sahabat sekalian. Dia mula lagi. Kenapa saya buat mukadimah macam tu? 5 jam sampai Jumaat dia. Kita Jumaat sini je lah. Ya. Tuan-tuan sekalian. Kenapa saya buat mukadimah tu? Sebab nak bagi tahu kadang-kadang macam sistem Datuk Aizan tadi lah. Cetak rompak. You all tengok dalam saya punya CD Zikir Zindagi. Ada kan? Kami ada 30 CD ya. Tapi sayang, memang niat nak bawa, tapi tertukar kereta. Pada kereta pun banyak. Jadi Alphard ada, Merc ada, Toyota Camry ada. Jadi kat rumah tu jadi mana dia pakai? Belum lah selebriti. Perempuan ini belum padang. Terlepas mana tadi kita pakai Alphard kan, pergi ke sebuah renam. Tukar lah sebab dia kata, sahabat kata Ustaz, kita dah buat appointment pejabat baru kita kat Shah Alam tu. Orang tu kata hari Senin pula. Kita balik dulu rumah. Dia tolak. So, marilah. CD Zikir Zindagi tu, saya yang kisah sangat kan saya apa. Sebab yang buat ni commercial price, commercial value punya ni lah. Sakat CD biasa yang rakam-rakam tu, saya tanya apa semua. Itu pun sedih juga. Sahabat pergi Johor ikut saya, pergi Kedah ikut saya. Senang je orang ambil CD jual RM5. Apa benda boleh tak buat? Dekat jamaah tak bagi, sumbang anak yatim pun tidak. Kita buat perjanjian macam tu. Tapi tak boleh menawik. Ini yang sahabat buat. Tengok-tengok Facebook tu, ya Rabbi Allah. Saya tak sebut tempat apa kita akan pergi balik. Sahabat-sahabat dah pergi tengok lah. Ya. Inilah manusia. Sebab apa Datuk kata? Memanglah orang kita kan suka tukar buku, tiru kawan. Kau ada mana cikgu mengajar apa? Akan kita kopi, betul tak? Macam mana buat dengan kau tu? Ini contoh dia. Dan benda-benda ni dididik, pendidikan. Bila sahabat kami saya duduk kru, apa nama tu? Roadshow Nusa'Allah, Ustaz bulan 3 ni, tuan-tuan sekalian, dia beritahu, hukum ialah haram. Ada orang berat-berat, memang haram Ustaz, jual mahal sangat. Habis orang miskin nak beli macam mana? Hamba sedap di sini umat terdekat. Dia sama je dia kata ilmu ni kerana Allah Ustaz biarlah. Memang betul. Bila orang buat commercialize ke benda ni, sudah di satu perniagaan. Bila perniagaan, bukan semua orang yang menyampaikan buku kitab ini sama macam aku. Aku tak sama macam Ustaz Azhar terus. Maka suara mereka dikomersialiskan, diperdagangkan, diniagakan
pendapatan. Orang tu bayar zakat semua. Kita pun pilih buat agreement. Contohlah, kenapa dia? Dididik macam tu. Macam persoalan semayang. Kat sekolah-sekolah biasa, agak-agak sekolah menengah, buka buku agama, ada dia mengajar bab solat. Ada dia mengajar tentang bab solat, cara solat, cara semayang. Tak ada. Buka lah balik kerana buku anak-anak. Semua faktor pendidikan. Begitu juga persoalan ketika seorang ibu tunggal sekarang dia bicarakan suami ketika dia minum arak di pantai Cindering, pantai apa? Di Pahang tu. Ya, dan dia mengaku bersalah dan dia minta dirotan dengan rotan secara Islam. Terkejut beruk habis orang semua. Sebab pada waktu itu saya berceramah, saya tanya kaum ibu, kaum bapa, you all tahu tak berapa hukuman orang minum arak dalam Islam? Seorang pun tak boleh jawab Datuk. Why? Pendidikan. Ada jawab 15, ikut kepada tengkorak dia jawab. Ada kata 20, ada kata begini. Sebenarnya paling hebat 40 rotan atau 80 rotan. 80 rotan yang dikuat kuasa oleh Sayyidina Umar. Tak boleh jawab. Dalam bahasa yang lain, suruh tanya nama-nama anak-anak Nabi. Anak perempuan Nabi, nama apa? Siapa suami dia? Ruqayyah dan Ummi Kalsum, siapa suami dia? Menantu Abu Lahab. Contohlah, siapa suami dia? Kita tak boleh tahu. Sebab pendidikan. Tengah faham? Macamlah you main buat program agama 2 jam. Kita bukan tempat mengaji agama. Kita kan kerja benda ni, nak jaga-jaga hak ada intelek punya harta dan sebagainya. Duk punya mengaji pula. Dan radio sudah lah, dan TV saya dah buat. Orang gaji orang masak aja. Belum kena terbang burung. Dan ini tanggungjawab pemimpin. Sebab apa dia? Mendidik. Contoh dia, batu ramai dalam bahasa lain. Orang Melayu punya mentaliti, anak mengaji sekolah agama, Al-Quran, belajar primary school aja. Next secondary dah tak boleh tahu dah. Sebab aku ni bini aku mengajar budak sekolah, mengajar budak Quran kat rumah. Next ke satu tak mengerti dah. Quran ni bukan macam tu. Dia everyday ever ready. Semula jadi. Nampak tak? Dosa dah bohong lah. Saya berkata dengan nama Allah, kalau saya tinggal lama baca Quran, bodoh setahun tak pernah baca, tahun kedua alif lam mim mesti tersangkut. Sebab apa? Pendidikan. Begitu juga dengan batasan sosial. Bukan tak tahu persoalan salam menyalam, shake hand dan sebagainya. Contohlah dalam bahasa yang agak kritikal punya point. Berapa ramai tak tahu salam dengan ayah saudara isteri, ayah saudara suami, perempuan. Isteri saya tidak boleh bersalam dengan bapa saudara saya. Yang dia boleh salam ialah bapa mak naik ke atas dia. Dia tak boleh kanan-kanan dah. Faham tak faham? Cara sahabat suami. Faham kan? Maknanya saya dengan mak mentua, mak mentuaku, nenek mertuaku, nak mertuaku, nok tu. Yang laki halal lah, laki tak kena apa kita boleh salam. Isteriku, ayah mertuaku pula. Isteriku, ayah mertuaku dah borang, lupa pula. Orangnya. Kampung kata berbeza nanya aku. Hidup free je. Ayah mertuaku, ayahku, isteriku, ayahku, atukku, intikku, totokku, matan. Cannot. Ya Ustaz. Sebab apa tak tahu? Pendidikan. Pernah ajar kat sekolah ni tu. Saya cabar you all balik sekarang, nanti you all buat Facebook balik ke saya. Ustaz Haslin Baharin official in the bracket. Atau aku tu. Pengikut tak ramai, baru 28,000. Itu buka-buka sekejap kan. Yang satu lagi tu tutup terus dah, 5,000 tu tak masuk dah. Tuan-tuan ni, ni ada pula semalam buka kami kot
penyokong Sakslin. Tak tahu orang, aku fikir buang dah macam benda dah. Tapi orang minat tak apalah, daripada minat hawa biru kan. Jadi telefon tadi ada baru salin kan. Sahabat tu telefon, "Assalamualaikum Ustaz, saya Syalana." Saya nak pula lah beri buta di aku ni. Ustaz, saya dah berniat masa mengandung, saya nanti saya nak minta Ustaz yang tahnikkan anak saya. Kalau terharu saya, siapalah aku nak ditahnik anak dia tu kan. Saya dah berniat, dia tak bernazar kan? Saya berniat dengan suami saya, apa pun tak apa, dia nak datang rumah. Dia ingin datang rumah, saya kata saya akan pergi rumah awak. Masa lebih seronok sebab dekat tak jauh sangat. Kalau Johor je lah aku pergi rumah dia. Ya, saya pergi rumah awak Anuri, dia balik nanti dia akan pergi Betul Bahak, tinggal rumah Syazana balik. Ya ke Ustaz, apa mahu saya sekolah dengan Ustaz. Kadang-kadang kita tak nampak kan, tapi orang memerlukan hajat. Macam si apa nama baru ni saya dengan Nabil, InsyaAllah akan terbit bulan 3 ni, anugerah ilahi. Masa Nabil pergi rumah budak leukemia kan, budak dia kata saya nak jumpa abang Nabil. Nabil dengar orang beritahu Nabil pun pergi, tapi nak pergi tu tak sempat, budak tu meninggal dulu. Pergi tu kan Nabi kata barang siapa yang memberikan keseronokan kepada orang lain, Allah akan seronokkan dia ke akhirat. Siapa melapangkan orang lain, Allah lapang ke akhirat. Kita kat Malaysia, kat dunia ni duduk malam minta kalah balik. Datuk Aliza ni tak nampak kita bekerja ke? Dia termarah je. Contoh lah, ni Aliza ni. Ni Aliza Raza. Ni nama apa? Kata ni masih dia. Datuk nampak kita, orang kita buat baik, kita minta pada Allah ni juga. Kita tak nampak observer, kita Allah. Whatever you do, Allah. Ini bagi contoh. Jadi saya nak bagi kita semua ni berpunca pada pendidikan manusia itu sendiri. Inilah kita dah risau, tuan-tuan sekalian. Jadi saya teringat yang sahabat kita baca doa tadi, ubun-ubun. Tuan-tuan kena ingat tengok. Nabi sebut dalam hadis Muslim, dalam saya punya kata-kata ni adalah bahasa dia tak tulis Jawi, iaitu Nabi kata dalam matan dia, inna syaitan yaqidu ala qafiyati ra'si ahadikum salata uqadin. Syaitan ikat di atas kepala kamu di waktu malam ketika nak tidur dengan 3 ikatan. Dengarlah elok adik ni, tolonglah dengar dan tolonglah berubah. Ucapkan tanya sambut ulang tahun telah diperbadan korporatkan Maipo ni kali ke-10 insya-Allah. Tapi tolong, besok dah tak kerja, besok kerja cuti hari Senin, tolonglah freshkan kita minda balik. Apa cara nak freshkan minda, nak hasilkan produk berkualiti, berinovasi, ubah menambah benda lagi ya? Apa dia? Nabi kata syaitan ikat kepala kita di waktu kita nak tidur dengan 3 ikatan. Maka syaitan kata, alaika naumun tawilun, ke atas kamu tidur yang panjang, tidurlah. Fa idza stayqadha, apabila orang yang diikat kepala dengan 3 ikatan syaitan jadi bangun di waktu pagi, fa hamidallah au zakarallah, dia menyebut nama Allah, fa halat uqdatun, terungkaplah satu ikatan. Tinggal berapa? 2. Fa tawaddaa, dia pergi ambil wuduk, fanhalat uqdatun, maka terungkaplah satu ikatan. Tinggal berapa? 1. Fasallal fajr, dia salat subuh, fanhalat kulluhunna, maka selesailah ikatan, dah terbuka ke semuanya. Tinggal berapa? Kosong. Maka keluar dengan kosong ikatan syaitan ini, kata Nabi sahih Muslim, fa asbaha nasyitan wa tayyibun nafsi, dia buat kerja berbagi-bagi dalam keadaan penuh nasihat, fresh. Subhanallah. Dan jiwanya jiwa mulia. Asbaha fa asbaha nasyitan wa tayyiban nafsi, dan jiwanya jiwa yang baik, tenang. Sebab apa? Dia buat kerja fresh. Refresh apa dia? Main subuh tadi ni. Janganlah main subuh je syaitan tak kuat. Maksudnya mudah je. Sebab tu sahabat-sahabat kita kata, kalau ada orang nak minang anak kita, anak perempuan kita, tanya soalannya, soalan subuh kita dah. Pergi soalan puan, dah ada cucu ke?
Belum. Anak perempuan dia berapa ramai? 3. Dah besar ke? Yang paling besar apa? Tak ingat ni. Belum kahwin lagi. Yang besar perempuan. Okey, bakal suami tu, bakal menantu datang, the first question tanya mudah. Awak ni nak kahwin dengan anak saya? Jangan buat kau gitu pula. Kan kata aku kahwin silat jadi sinchannya betul. Awak kahwin dengan anak saya. Anti nak tanya satu soalan, boleh tak? Dia menjawab, boleh nanti. Awak ni sembahyang subuh tak? Tapi tu beruk je soalan tu. Sembahyang subuh ni saya rasa tak sembahyang tu. Maka fail dia jadi suami anak kita. Tadi dia juga yang mana dia pun, Allah mama ni tu soalan tak relevan lah. Kalau awak nak juga, baiklah, panggil dia, tazkir dia, tarbiyah dia. Awak nak kahwin, katalah awak Nurdin nak kahwin dengan anak anti. Ya, Nur. Ada Nurdin kan ni? Kamarul ada Kamarul? Tak ada. Kamarul ada juga? Katalah boleh Haslun. Haslun ada kan? Haslun, awak nak kahwin dengan anak anti ni, anti minta kau bersemayang subuh. InsyaAllah kita ni, itulah dakwah. Ni contoh. Kenapa kita takut sosial anak kita dengan bakal suami dia ini akan jadi luar batasan Allah? Ya, saya bercakap di sini depan sahabat-sahabat sekalian, lillahi ta'ala, nak bagi tahu bahwasanya I come here because of loving you. Bercakap tentang agama. Masalah sosial hari ini namanya gejala sosial. Memang sosial. Sebab apa? Pendidikan. Saya tekan benda ni. Hari ini kita bagi pendidikan. Ya. Maka tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, kita tengok, ya, kenapa umat Islam ini, atau Islam ini, dia mengarahkan kita supaya hidup bersosial. Sosial, siapa putus berdosa. Silap hari bulan berdosa besar. Lepas tu Nabi kata apa dia? Dalam bab berniaga, rahimallahu rajulan idza ba'a aw ishtara aw iqtada. Hadis Muslim. Allah merahmati, Allah mengasihi seseorang itu yang ketika berniaga, ketika menjual, ketika membeli, ketika membayar, dalam keadaan dia ini melayani dengan baik. Hubungan sosial. Tengok Nabi apa dia? Berpagi-pagilah kamu dengan wajahmu yang ceria ketika menghadapi manusia. Ada hadis. Ni buku macam yang duk apa? Puan, apa puan orang mula kahwin lah. Dah nak tunggu. Ya. Saya bila kita dah kenal dia cakap dia, saya dah mana bos awak, kat tu je lah. Dia susah. Sebab sekarang ni siapa buat silap dia boleh hubungilah saya kalau saya bawa laju sangat, kan? Bawa macam polisi, ya. Nak hubungi apa dia tak angkat pun, ngarut je lebih. Tak pernah diangkat, tak pernah dibalas je. Aku ngantar dah lori potong double line, potong habis, orang selawat betul-betul tak bukan kiri. Tak nak apa-apa, rupa je. Tapi nak cerita apa dia? Wajah ceria di waktu pagi. Tetapi batasan sosial ceria itu biar kena pada keadaan dan waktu dia. Nampak? Contoh, orang perempuan nak apa tu? Facebook, SMS, hantar dekat kawan dia. Ada batasan dia. Tak boleh dalam bahasa merengek-rengek.
Ko katne. Ko katne. Ni bahasa baru dah tu. Ko katne. Betul. Kat Petibut. Kat Petibut. Kenapa? Clue ko free jam gila kemana kedai kendaraan tu betul makan itu dah panggil mengarut ya. Tiba-tiba SMS tak padam. Tengok batasan sosial. Isteri balik rumah. Tengok. Kau kat mana? Kau ni jumlah you ni ambil sesuatu nak makan dengan you. Apa perasaan seorang isteri? Tuan jawab. Kan saya aku bangun aku bagaimana betul. Tuan jawab. Apa perasaan? Dia katanya, ni siapa pak? Awak tak apa dah. Besok tak lagi. Hai bang, lain macam sampai ambil tahu abang makan ke belum? Dah mula dah. Saya takut. Kau tanya je. Sangka ambil handphone suami kau. Kau buka pelan-pelan. Dah lah tu suami kau duduk tidur buat. Syaitan akan mengajar manusia mendidik menjadi jahat. Berat mana? Faham tu? Tengok. Akhirnya apa? Batasan sosial tak jaga, maka bergaduh. Baru saya kaunseling seorang manusia. Ialah bukan jin. Seorang manusia ini, masa dia ke hospital, hari tu hari lahir dia tu, bulan 1 baru ni. Ada orang hantar, happy birthday sayang. Allah, kawan dia lama, classmate dulu. Isteri dia terbaca, muka masam. Sampai hari ni Datuk, saya dapat maklumat dia belum dapat lagi bersetubuh dengan isteri dia. Dahsyat betul isteri dia. Garang suami isteri dia. Dia bukan takut isteri, isteri itu menakutkan. Dia datang nangis-nangis Datuk, badan macam kutuk, ada janggut semua. Saya memang sedang mengaku Ustaz, memang saya salah. Itulah. Kita pula cakap gitu. Kau sebelum jadi mati orang. Itulah. Yang kau kata-kata mangkuk semua. Betul Ustaz, saya pun mengaku Ustaz, saya mengaku dah saya salah Ustaz, tapi dia tak maafkan salah saya. Saya berani buat, berani tanggung lah, nampak macam mana. Jumpa kau dengan aku memang hancur orang datang. Nampak dia gelak je dengan aku. Kau kena terima lah benda ni. Dia kerja dekat satu syarikat corporate lah. Dia sebagai technician, bawahan lah. Isteri tak bagi. Habis tu macam ni duduk kat sofa. Ingat apa? No. Dia tak begitu? Tak. Macam budak gitu. Punca apa? Batasan sosial. Tengok. Yang si betina mangkuk tu pun, yang kopi happy birthday to you sayang kebal. Saya ni Puan Syamsiah. Puan Syamsiah, tak sebut nama, penampur dapat. Saya ni Puan Syamsiah. Betul cakap dia. Kadang-kadang kau hotel lama, saya padam terus. Padam. Biar aku sorang-sorang je. Saya kata kat sahabat saya diorang ni, Cik Amdan ni, Cik ni, tuan-tuan, jangan bagi orang berprasangka tak baik dengan kita. Tambah-tambah kita suami-suami. Macam saya keluar kan, ni keluar ni, gambar banyak orang pun ambil sis. Iya, besar gambar. Kadang berlanggar pinggang dia, tidaklah peluk gitu kan. Macam tu je. Itu Ustaz Mangkuk Ayun namanya. Terkena kau rapat.
Dia tengok isteri. Kalau dia pun ambil gambar tu yang nampak sangat, tak elok abang ustaz. Abang dia tak faham ke? Iya betul, betul dia kata. Tapi kalau boleh jangan ada gambar macam tu. Kita kadang-kadang ramai dekat gambar 10 orang. Takkan duduk seorang situ tengok. Mana berbeza cukup. Tu kena beli TV Toshiba yang besar tu ni. Abang boleh masuk muka kita dalam tu. Kena rapat duduk depan saya. Perempuan semua pula tu. Mana pula praktis. Maka saya sebagai suami misalnya, saya kata tak ada orang jangan masuk dalam Facebook. Ini fitnah. Macam dalam artis kita je dalam TV. Ada pokok yang make up kita kan. Nampak make up dia sapu semua. Perempuan je buat aja tu. Apa? Jadi Allah pondal rupanya Allah. Besar. Nampak jauh lawa betul. Kali. Orang perlu kita dalam kesana kan. Memang ustaz yang orang badan besar memang tak perlu. Pondal. Ada perempuan, kita kata perempuan pakai sarung tangan. Dia bukan pegang kita pun, dia tak pegang profesional, dia tak pegang, dia ambil gini je. Bulu-bulu depan tu, dia ambil. Dia macam orang buta celik. Macam mana Ustaz? Ni sini kelompok ni bila masuk TV, kita pakai HD kan. So dia akan nampak macam benda kita ada. Dia faham kan. Udah muka macam ni bro. Lain Datuk Rizal smart ya. Siapa lah aku. Tetapi sekalian, jadi mana fitnah, jangan orang. Sebab nak jaga batasan sosial saya. Kerana apa dia? Takut isteri dia mencurigai. Ini contoh. You dekat pejabat. Tengok. Kat pejabat ni, kalau dia belum kahwin, dia kena jaga kebeluman kahwin dia ni. Yang kau sembang lah, Haji Kamal tak bayar. Haji Kamal belum kecak tercepu. Bini dia pun tak begitu. Mesti lari bulan. Abang Kemal. Kau dia abang kau pula. Biasa je. You are sonak mesra. Itu mesra yang Allah laknat. Cakap dia biasa lah. Assalamualaikum Encik Kamal. Semalam tu bla-bla. Okey. Assalamualaikum Haji Syahab. Ini satu daripada syarikat sekian dia buat ada bla-bla-bla-bla. Okey. Assalamualaikum Haji Syah. Putus apa zip slow. Nasib baik di depan meja tak nampak semua macam tu. Kalau macam tengok ni toyo-yo berjalan macam orang. Lihat sepeda keliling penuh lembut. Nampak? Telefon, kita belajar telefon kan, telefon ni tak ada khas. Faham tak? Ada boleh kalau ngomongin Maipo, ya, ada perlu saya bantu. Ya, cakap biasa. Assalamualaikum, Maipo. Maipo, lupa nak tanya apa tadi. Jangan tak? Assalamualaikum ni Maipo, ada apa? Tak boleh kat situ. Garang benong, tampu ada orang tukang. Jangan macam tuan. Tengok kan, bahasa orang muka kena jaga. Saya terkinilah. Ada satu banyak ya, apa nama Tuan Haji Syah ya, Datuk. Ni kita sama keluarga ni. Itu je sebab kita sama kita. Nak makan minum makan sebab kena ingat. Fakta perceraian di Kelang Valley paling banyak adalah orang yang bekerja. Orang kampung jarang bercerai. Tengok nenek moyang kita dah kahwin. Sampai jadi mumia nenek dia. Allahu Akbar. Minum sekejap. Tapi Datuk, di mana-mana pun kami ceramah ni, minuman yang paling baik untuk ceramah adalah ais jus je. Maksudnya bagilah dia bintang. Red Bull ke apa. Minum je lah. Dua Datuk. Saya mohon dekat Datuk nama pesara rakyat. Datuk tu masuk. Tak ada mana.
Saya malas nak jumpa orang besar Datuk kan apa. Cakap dia takut dengar. Saya dulu masa saya datang tempat saya. Saya nak macam mana? Tanya soalan macam SPU. Dah tak cakap main pro je. Bukan balai polis. Saya di mana ke? Lepas tu, macam ni gimana? Kita punya sekolah tu. Kita dah sebelah dia buat tak layan je. Datuk Izzat saya memang habis keturunan cucu cik saya. Itu dia boleh mohon tidak tak boleh dulu begini. Ya. Okey. Tak boleh mohon lupa. Ingat tak? Orang pun kena baru dia hilang. Balik gelap. Hello orang Kota Kinabalu. Orang Johor Bahru, orang Pulau Pinang. Berambang boy. Girangnya. Kata apa sekalian? Tengok ya. Ya, perceraian faktor daripada bekerja. Satu contoh, ramai orang setuju dengan pandangan saya dalam TV bahasa macam ni. Soalan. Dia berani mengatakan apa dia? Hubungan dalam pejabat lebih akrab daripada hubungan dalam rumah. Suami lama-lama dengan kita, mula-mula boleh dah. Bila orang bercinta, semuanya indah. Bila dah tak suka, ada aja. Iya, mata-mata kahwin, dua-dua kat tangki minyak motor. Rosak minyak motor tangki. Cina ayat, ini tangkinya. Gua ingat dalam ini gua punya buku log. Buku log, lu datang minggu lepas tangki sudah pecah. Si kalau pun lu rosak. Apa lu buat? Lu logol kan? Nampak tak? Lepas kahwin, isteri pegang mesti belakang kan? Nampak boleh tak? Iya. Tengah-tengah tu bila tak nama anak. Nampak tak? Ni contoh nak beritahu. Kenapa tak rapat? Geli. Hei, kalau Aisyah berkata, aku pernah mandi dengan Nabi dalam satu bilik mandi. Aku simbah Nabi dan ku disimbahi. Allah, tengok kan? Masalah. Ia badan macam saya ni lebih lebar badan pada tangan. Bila nak sapu daki di belakang ni, puan, boleh tak? Tak sampai. Alangkah indahnya kalau isteri mandi sekali. Abang, marilah. Ini bersembaga. Mampu. Bila dapat tulang angka dalam, dia boleh koyak daging. Isteri bunuh suami. Kadang-kadang nak cakap bro. Nampak tak? Nak beritahu pada dia. Dia mandi mandikan lah pada kita. Ya betul. Saya harap hari Senin atau malam ni mula. Suami duduk jalan agak belakang. Tarik bang. Abang buka mandi sekarang. Bagi yang dah berumur macam berumur 50-60 tu, janganlah buat saya dapat cucu. Hanya kita sekolah ada praktik gitu. Cucu balik sekolah, Atuk! Ya, Atuk mandi. Tok Wan mana? Tok Wan mandi juga. Lawan babi budak tu. Atuk lagi budak tu. Tahu babi dia. Nak kata kamu tak nampak. Atuk budak mel. Betul. Ini contoh. So, rumah tangga kita punya hebat kita lembab ni. Rumah tangga kita tengok contoh. Cakap dengan suami isteri, bahasa macam tak jaga. Saya ni tuan, dalam bahasa memang saya kahwin dengan antara ini pelajar saya dulu, isteri saya, pelajar saya. Cuma pelajar pondok ni, puan Jaya, umur dia tak misalnya ada umur 25 dan sebagainya. Dia bukan daripada kecil. Bila kahwin dengan dia orang susah, orang miskin. So how to communicate, nak interaksi dengan dia, dengan kita pun susah. Sebab tu ulama kata interaksi suami isteri ialah komunikasi diri kita. Interaksi kita, komunikasi kita dengan Allah ialah doa. Berapa ramai nak doa orang sembahyang sekarang, ya Allah selamatkan suami aku, ya Allah biar dia untukku yang tak awal dan tak akhir. Pada doa gitu. Tak ada.
Saya tu banyak ayat tutut. Allah memajid. Mereka. Enggak, tak ada doa. Habis bodoh doa, ya Allah. Selamatlah rumah tangga kami suami isteri, ya Allah. Ya Allah, janganlah mata suamiku tu untuk orang lain, hanya untukku sahaja. Yang suami pula, ya Allah, lembutkanlah hati isteriku untuk isteri yang lain. Malaikat satu amin. Malaikat banyak susah memahami. Nampak dia kan? Doa lah, tak mampu dulu. Pernah buat? Tak pernah. Tak pernah baca doa. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Surah Asy-Syura ayat 19, baca 19 kali. Doa, ya Allah, lembutkan hati pasangan kami. Tapi jangan niat jahat lah. Lembut betul kawan tu kan. Maksud dia, anak yang nakal, malam dia tidur, cabut ni. Cabut ni. Baca. Ambil tak cabut. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Bos tu, ya Allah, dia rambut anakku, ya Allah, aku ialah anak ni, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, aku dapat anak, ya Allah. Ya Allah, anakku nampaknya macam agak susah sikit nak semayang, nakal, ya Allah. Dengan rambut dia ni, ya Allah, Engkau anugerahkan rambut ni, ya Allah. Dengan berkat bacaan ayat-ayat-Mu ni, ya Allah, Kau lembutkan hati anakku, lembutkan hati isteriku, lembutkan hati abang suamiku, lembutkan hati bapakku, lembutkan hati abang aku, lembutkan hati kakak aku. InsyaAllah. Tak pernah baca, tak pernah dengar. Ya, nak dengar apa? Datang nak tengok lagu tu. Bila kau kata kau cinta aku. Nak dengar ya Rasul Malaysia. Sorry bro. Contoh lagi kan. Sebab apa? Sebab dia pendidikan juga dalam rumah tangga. Kenapa dia? Di pejabat tak sama. Kita lebih suka bersembang di pejabat, ya, daripada mungkin bekerja lebih. Kajian mengatakan di Malaysia kerja paling panjang tapi kualitinya kurang. Dia kerja hanya 4 jam sahaja. 4 jam nimbang makan minum kedebak tengah hari yang rasmi makan 1 jam. 4 jam je buat kerja sebenarnya. Sebab apa? Kita lebih mesra di pejabat. Tapi nak sembang dengan suami, balik petang-petang balik. Dah balik dah bang? Jangan pergi dia. Ni kita nak mana ni? Kalau apa pun kadang-kadang kita keluar je lah ke depan. Hanya melahat. Ya, balik tidur. Nabi balik dari mana-mana negeri. Nabi panggil istrinya di malam hari, berjalan-jalan, berbincang dan berbicara. Tengok, Aisyah kata aku dipanggil Nabi keluar. Dia buat aku jalan-jalan cerita Madinah, Nabi dia bincang dengan aku. Lepas tu satu manusia makhluk Allah yang paling hebat ialah seorang suami yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi makan masin, Aisyah masak masin. Nabi makan masin, Aisyah di depan Nabi. Lalu Aisyah berkata pada Nabi, kata dekat Aisyah, oh Aisyah, teringat ketika mula kita berkahwin, engkau suap aku suapkanmu. Aisyah kata, ya Allah, senang je ya Rasulullah, ya, nanti saya suapkan Rasulullah.
Aisyah pun suap Nabi, Nabi suap Aisyah, Aisyah terasa masin makanan. Ya Allah, masin ya Rasulullah, tak makan. Kalau awak masin, aku pun masin juga. Siap tidak? Siap tidak? Allahu Akbar. Kalau suami sekarang, waktu bangunan UAP dia, rumah kita tepi laut tu. Iya. Siap tidak? Yang terakhir siap tidak? Orang Kuantan siap tidak? Orang Jawa Baru siap tidak? Siap tidak? Tengok. Sebab suami ni mereka apa dia? Agak dia marah tak jawab gitu. Yes. Wahai para suami, wahai para isteri, agak kalau kahwin buat silap, pernah buat terkenting gitu. Dia segan nak tengking. Kenapa tidak dibicarakan persoalan ini, ya, ketika mana berada di rumah masing-masing? Tengok. Orang tanya saya soalan, dia tanya apa? Apakah batasan dalam pergaulan sosial agar tidak terpesong ketika berhibur? Oh, ini ada soalan. Ya. Antara benda kita kena ingat, ya, Nabi SAW sebut al-haya'u wal-imanu qurana'u jami'an fa idza rafa'a ahaduhuma farafa'al akharu. Malu dan iman sentiasa beriringan. Apabila salah satunya dicabut daripadanya, yang satu lagi kan pergi jua. Orang yang tak beriman, tak malu dia tinggal semayang. Orang yang tak malu dengan Allah, ya, dia buat benda maksiat, dia tak beriman dengan Allah. Automatically, nampak? Orang yang tak beriman, dia tak malu cakap bohong. Kenapa datang lewat, dia kata anak dia sakit, dia sanggup bohong sakit. Rupanya anak dia sakit, betul ke kata? Ini berlaku dalam cerita. Dia bohong token dia majikan, dia kata nenek meninggal. Meninggal betul nenek betul. Padahal Tuhan bagi cakap bohong. Kenapa dia? Dia tak malu cakap bohong. Kenapa? Anak-anak yang beriman dengan Allah, dia malu nak bohong mak dia, nak malu nak bohong cikgu dia. Kenapa tak buat hamba? Alah, ayah ajak pergi pergi shopping malam tadi tak sempat. Ayah dia kan mana dari sini, obsession. Dia tipu cikgu pun percayalah sebab ayah tu baik dengan sekolah, bagi dia bantai biar biji banyak sangat. Anak ni pun jadi anakku Sadali. Ini contoh. Makna dia sebut apa dia? Antara ni contoh apa dia? Saya bagi contoh beribu ni. Mana-mana perempuan, batasan sosial, you all letak gambar you all dalam Facebook, kita nak ini jatuh hukum haram. Jangan letak dalam Facebook, dalam Twitter, Instagram, ya, gambar awak yang wacun melecun, Balkis, ya, kan, muka batu gambar sini. Wah, dia ni umur 57 tahun macam ni ke? Nampak? Haram hukumnya. Hello, especially for ladies. I hope you all understand. Lelaki tolak cerita. Dia buat muka macam mana pun macam tu dah mukanya. Macam mana muka pria, muka ceria. Ya. Orang perempuan, dia kata I belum kahwin tak kahwin pun, batasan dari Islam ada, tidak boleh menzahirkan tujuan untuk promosi muka dia. Bubuh gambar kawan saya dekat sekolah, ya, bubuh gambar merpati biru, dia buat gambar bohong-bohong merpati, bunga ros. Okey, namanya Farida, contoh dia Farida Ibrahim, ya, lahir di bersama satu kelas dengan Ustaz Bollywood. Mana buat dia menyatakan, apa nama ni, tahu sekian-sekian. Tengok buku, dalam tu tak ada langsung gambar. Habis-habis ada gambar pun, dia dengan gambar biasa, dengan anak dia, dengan suami dia. Okey, gambar buat itu juga termasuk batasan sosial. Ini contoh.
Bahasa kena jaga. Jangan pula saya terlibat dengan sexual harassment. Awak dah tidur ke sayang? Seorang staf datang jumpa saya daripada satu tempat di luar Malaysia. Bukan di Malaysia, di luar negara. Anak syarikat. Dan dia post kat saya suara bos dia dari ni. Saya pun dengar sekali. Kata, Masya Allah. Dia kata, anak terkejut. Tengok. Kenapa dia? Kalau you datang KL, I sanggup tunggu you pukul 3 pula tu. Kemudian kita pergi mana-mana, I sanggup sewa hotel untuk you. You duduklah. Perempuan dia nak takut dia buatnya. Nampak ni contoh dia. Isteri ada, suami ada, dan suami ni si lanang ni tahu benda ada suami pasal tu. Ini tolong jaga sahabat-sahabat sekalian. Seulang balik, punca penceraian rumah tangga banyak wanita adalah bekerja. Ada dalam abang mana? Apa tak ada memang? Lapang bidik kat jabat cakap abang macam ni mana? Abang bidik. Ada orang juga duk promosi. Awak ni cantik. Wahai Lijah. Lijah, awak ni cantik. Kalau awak pun dicerai oleh suami awak, ramai datang jumpa, termasuk buat-buat. Ini promosi. Dia tak tahu mempromosi cerai orang hukumnya haram. Mengganggu tunang orang hukumnya haram. Dia dapat kahwin pun tak dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, subhanallah. Ini contoh. Apa tahu lagi kacau bingung nikah. Allah, puan Haji Azamfia, Datuk, apa nama Cik Syahai. Sampai sekarang ni saya kata ke-8 ni pun tak nak layan. Pening kepada kita sampai bini pun marah kita. Bukan marah, abang lah tak gitu. Abang ni jangan layan sangat benda macam tu bang. Macam apa kita jawab agama? Apa gaduh ke abang? Iya. Yang datang rumah saya, Ustaz, macam mana suami saya kahwin tuan Ustaz? Saya